Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 1 April 2021 bersama saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan perincian ini. Harga runcit petrol RON 97 naik 2 sen seliter, manakala harga runcit RON 95 dan diesel kekal masing-masing pada RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 1 hingga 7 April. Manakala harga baharu untuk RON 97 kini RM2.52 seliter. Kementerian Keuangan memaklumkan harga baharu itu adalah berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga automatik. Kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling, sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan. Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Menjelang 2025, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak bakal menjadi institusi pengajian antarabangsa di Malaysia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata bagi tujuan itu, kerajaan telah memperuntukkan lebih RM50 juta untuk menaik taraf kampus berkenaan. The state government through Yayasan Sarawak is working closely with the university to turn it into a leading institution of higher learning in Malaysia by 2025, and we are working to develop it into a world-class campus in Kuching with a capacity for around 5,000 students and research ecosystem that links closely with Swinburne Melbourne and is aligned with the state government priority areas. The state government, together with Swinburne Melbourne, through shared capital raising, is investing over RM50 million in upgrading the campus to create a world-class facility for the benefit of the students. Projek yang dimulakan sejak 2020 itu katanya lagi akan disiapkan dalam tempoh 18 bulan dengan menawarkan kemudahan bertaraf antarabangsa kepada para pelajar. Projek naik taraf ini jelasnya bertujuan untuk memenuhi standard antarabangsa. Ini kerana institusi ini bukan sahaja mempunyai pelajar tempatan, malah pelajar dari luar negara. As you know, kita punya life as a student, first year is quite difficult because that is the year we want to adjust to the new environment. But the second or third year, then you know more or less if you want to move out, you can move out. But the first year is very important. It is why in order to attract international students, we must have good quality accommodation. Number two is of course the other facilities that the student need. It must be of international standard. Termasuklah tempat makan, canteen, food hall must be of international standard. And understand that Swinburne will also provide the international food. You got Japanese, you got kebab, Arab food, all that, in order to attract the student over to Swinburne. Kerajaan Persekutuan telah menyatakan persetujuan untuk mempertimbangkan pindaan kepada peruntukan di bawah Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan supaya ia selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata peruntukan perlembagaan itu mesti dipindah bagi mencerminkan perlembagaan persekutuan berdasarkan MA 63. The Prime Minister has agreed we have to look at our Malaysian agreement, basically the strategic one. That is our constitution. Constitution kita mesti di-amend 10160. That will incorporate kita pun Malaysian agreement. Meaning saya macam situ 160
is interpretation. Interpretation, And the bawah here, when come to agreement, it says based on Federation of Malaya Agreement. That is that means the whole constitution to based on Malaysia of Malaya Agreement. So the Prime Minister, the federal government has agreed to have a relook on this, and that's what they say. They will amend this provision under 160. Jadi apa yang saya sebutkan lepas tu will be another sort of decision to be made within the federal and state government as far as MA63 is concerned on this. Abang Jari menegaskan apa yang diminta oleh Sarawak adalah persekutuan seperti yang dimaksudkan di dalam MA63. Pada April 2019, Pakatan Harapan telah mengemukakan cadangan pindaan kepada Perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan yang berusaha untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan setara dengan Semenanjung Malaysia. Bagaimanapun, cadangan pindaan berkenaan dianggap tidak masuk akal memandangkan persekutuan yang dimaksudkan masih berada di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita teruskan dengan perincian ini. Program Siasi Tok 2.0 yang dilancarkan pada 31 Mac menampilkan lebih 30 pakej menarik baharu yang dijangka akan mendapat sambutan luar biasa. Program tersebut merupakan kesinambungan daripada Siasi Tok 1.0 yang telah dilancarkan pada Julai 2020 susulan sambutan positif yang diterima daripada pengunjung tempatan termasuk warga asing yang menetap di Sarawak. I believe yang Siasi Tok 2.0 ni will have a very good response. Just today, for your information, kita dah dapat sales sebanyak, belum lagi berapa jam kan, dah sebanyak 67 packs booking, worth already 16,000 plus. So dalam berapa jam aja. So I'm confident that pasal a lot of people cannot travel, kita punya the acceptance of going domestic and all will be very successful and very good. Dengan pakej-pakej menarik yang telah disediakan, program Siasi Tok 2.0 diyakini dapat membawa pengunjung tempatan khususnya serta warga asing yang menetap di Sarawak amnya untuk merasai pengalaman menerokai pelbagai tempat menarik sekaligus meningkatkan industri pelancongan dalam usaha memulihkan sektor berkenaan. During this pandemic, it has given us an opportunity and a chance to travel within our own state since we are not able to explore other states or countries at this moment. And hence, Siasi Tok Sarawak campaign is giving every Sarawakian a chance to discover our very own terrains from mountains, waterfalls, sea, highlands and living up to culture. Adventure, nature, food and festival, the 5 pillars in our More to Discover campaign. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bersama-sama STB telah memperkenalkan beberapa insentif, inisiatif dan program untuk terus meningkatkan keyakinan pemain industri secara berperingkat. Langkah-langkah pemulihan jangka pendek dalam industri pelancongan juga akan diterapkan dengan sokongan dan penglibatan aktif daripada pemain industri pelancongan dan pihak berkepentingan. But this is something very interesting for all Sarawakians, I would say. Ini adalah satu daripada usaha Kementerian Pelancongan dan juga Sarawak Tourism Board untuk mengangkat semula industri pelancongan yang telah sikit sebanyak terkena hebat oleh COVID-19. Untuk rekod, setakat ini pendapatan yang dijana daripada program Siasi Tok 1.0 adalah kira-kira 1.5 juta ringgit untuk keseluruhan 942 pakej yang terjual dengan 5,656 pengunjung.
Terpaksa keundur diri antara lagu dalam lagu Putus Terpaksa. Nyanyian asal Ziana Zain seolah-olah memberi bayangan tersingkirnya peserta TV Stars Lead B dari konsert kedua pada Selasa. Sebelum ini pun Lead B memang sudah dari awal menghadapi kesukaran untuk membawa lagu itu dalam sesi latihan kelas vokal bersama guru vokal Dewi Siriesta sehingga tidak dapat menahan emosi. Tetapi apa yang menyayat hati Amir Jahari inginkan Lead B sebagai anak muridnya kerana keunikan suara yang dimiliki. Kalau daripada 6 peserta, siapa yang saya nak didik menjadi anak murid saya pilih Lead B sebenarnya. So Lead B mempunyai tone yang saya suka. Beliau yang menduduki tangga tercorot dengan 135 markah keseluruhan daripada ketiga-tiga juri iaitu 66 markah daripada Yudi Sarista, 47 markah daripada Ernie Zakri dan hanya 22 markah daripada Amir Jahari seolah-olah pasrah dengan keputusan tersebut apabila kelihatan tidak terkejut dengan penyingkiran beliau. Okey, sebab Lead B dia sebenarnya dia tahu apa yang dia forte dia. Dia tahu apa yang forte dia, cuma dia kekurangan skill, kekurangan latihan. Itu saja. Ernie menyifatkan lagu tersebut terlalu besar untuk dibawa oleh Lead B, malah menyatakan beliau sendiri akan berfikir 2 kali untuk membawa lagu sebesar Putus Terpaksa. Dari segi penghayatan pula, dia dikatakan tidak konsisten oleh juri tetap Yudi Sarista. Konsert semalam juga nampaknya telah memperkenalkan seorang peserta dari The Challenger Team iaitu Alicia Spencer yang membawa lagu Sonata Musim Salju nyanyian asal Hazami. Pesanan khas buat Valerie oleh penyanyi asal lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter seolah-olah memberi semangat kepadanya apabila dia menduduki tangga teratas dalam carta dengan 224 markah. Sekian saja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji anda bersama saya nanti di ringkas jam 12. Saya Jessica Chung, salam hormat semua.